Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah binti Abdul Wahid, Ijazah Sarjana Seminar Silang Budaya Asia Tenggara di USM. Jadi pada hari ini saya akan bentangkan aspek budaya dalam Laga Ligo dan Babak Tanah Jawa serta cabaran dan kesukaran dalam membuat kajian silang budaya terhadap karya sastra ini. Jadi kita tengok dulu teks yang akan digunakan untuk pembentangan ini. Yang pertama ialah Laga Ligo. Laga Ligo ialah sebuah kisah epik yang bermula dengan sang pencipta di kerajaan langit iaitu Botik Langit menemukan puteranya Latu Gek Langit atau Batara Guru untuk mengisi dunia tengah yang kosong. Batara Guru kemudiannya mempunyai dua orang anak kembar iaitu Sawari Gading dan Wen Teriabeng. Jadi kedua pasangan ini tidak bersama-sama. Oleh hal demikian, Sawari Gading terlanjur mencintai kembarnya. Ini merupakan pelanggaran adat. Maka Sawari Gading telah membawa diri menekan lubuk. Oleh sebab dia tidak boleh berkahwin dengan Wen Teriabeng ni, dia merajuk dan pergi ke China. Dalam perjalanannya, Sawari Gading telah diserang namun berjaya mengalahkan lawannya. Sawari Gading juga telah mengalahkan Setia Bonga dan merampas tunannya Ai Wicudai. Wicudai ni dikatakan mirip dengan kembarnya. Jadi sebab tu dia nak kahwin dengan Wicudai ni. Sawari Gading bagaimanapun tidak lagi kembali ke Luwuk oleh sebab sumpahnya semasa meninggalkan negeri itu. Epos Lagaligu bergolak dengan nariti keluarga, cinta, kehidupan dan peperangan. Kesemuanya digauli dengan unsur-unsur mitos yang menjadikan ia sebuah karya epik tradisional. Dan teks lagi satu ialah Babak Tanah Jawa iaitu hasil terjemahan M. Ramlan. Merupakan sebuah karya sastra historiografi menceritakan tentang kronologi sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa bermula zaman pra-Islam hingga kekuasaan Mataram Islam. Babak Tanah Jawa mengisahkan kerajaan-kerajaan tersebut termasuk pemerintahan raja-raja, peperangan, pernikahan kerajaan, persahabatan dan persekutuan serta legenda yang melekat pada sejarah Jawa. Karya ini juga menyoroti perkembangan agama di Jawa seperti masuknya agama Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Antara tokoh terkenal ialah Radin Patah iaitu pendiri Kesultanan Demak yang pertama. Karya ini juga memberikan gambaran kehidupan sosial, politik serta budaya masyarakat pada masa lalu. Okey, jadi aspek perbandingan yang saya um, lakukan dalam karya ini ialah yang pertama unsur kesaktian daripada watak-watak seperti Sawari Gading dalam Laga Ligo dan Senapati dalam Babak Tanah Jawa. Mereka kedua-duanya mempercirikan keupayaan sakti. Yang seterusnya pengaruh mimpi dalam dua-dua karya, bagaimana mimpi memainkan peranan dalam kehidupan masyarakat dalam Laga Ligo dan Babak Tanah Jawa. Yang ketiga ialah budaya beristeri. Kedua-dua karya memperlihatkan kecenderungan memperisterikan puteri negeri China. Dan yang keempat, upacara kematian. Sebagaimana dalam Laga Ligo diceritakan lebih terperinci berbanding dalam Babak Tanah Jawa. Jadi yang pertama kita pergi kepada unsur kesaktian iaitu kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib dan luar biasa. Biasanya unsur kesaktian ni banyak diceritakan dalam karya-karya epik. Um, jadi kita lihat dalam Laga Ligo, ciri-ciri kesaktian dapat dilihat dalam peristiwa kelahiran Sawari Gading yang mana kelahirannya adalah sukar dan janggal. Dalam teksnya diceritakan beberapa orang mengorbankan nyawa dan baru sesudah itu Sawari Gading lahir berpakaian perang lengkap. Tak berapa lama lahirlah Wen Teriabeng juga sebagai kakak lelaki kembarnya tanpa ari-ari ataupun tali pusat. Setelah kedua anak tersebut berhasil dilahirkan yang mengorbankan nyawa dihidupkan kembali. Ini antara ciri kesaktian dalam Laga Ligu lah bagaimana dia dilahirkan dengan pakaian perang dan kemudian bila dia dilahirkan orang yang meninggal tu hidup kembali. Malahan diceritakan juga Wen Trebing ni tanpa ari-ari ataupun tali pusat. Saya rasa ini ada kaitan dengan budaya Bugis yang mana dalam budaya mereka diceritakan ada 5 jantina. Jadi mungkin ini salah satu cara mereka memperlihatkan budaya Bugis itu. Yang seterusnya, ciri kesaktian juga dapat disaksikan melalui perjalanan Sawari Gading ke alam arwah. Sawari Gading telah ke alam arwah sebelum sampai ke Pelabuhan Luwuk. Sawari Gading singgah pula di beberapa negeri dalam arwah, Waliala dan Marapetang yang diperintah oleh Lawaju Wajia. Ia bertemu dengan pelbagai roh termasuk Roh Pindrakati, seorang puteri raja yang meninggal tak berapa lama sebelum berkahwin dengan Jawa di laut. Ini juga antara unsur kesaktian yang mana kalau orang biasa takkan boleh sewenang-wenang sampai ke alam arwah kecuali dengan kematian lah. Yang seterusnya kita lihat ciri kesihatan dalam Babak Tanah Jawa melalui watak Senapati. Dikatakan bahawa Senapati dapat memanaskan air laut hingga ikan-ikan mati kerana kepanasan. Ini salah satunya saja, sebenarnya ada banyak lagi. Kalau kita lihat sampai di laut, Senapati lalu naik ke darat dan bersemadi. Seketika datang angin ribut bercampur hujan. Kayu-kayuan banyak yang patah serta tumbang. Gelombang air laut menjadi setinggi gunung. Suaranya menakutkan dan air panas seperti air yang direbus. Hingga banyak ikan yang meloncat ke darat tetapi akhirnya mati juga. Dan senapati juga dikatakan boleh berjalan di atas air. Banyak lagi sebenarnya. Contohnya macam
kena tikam tapi tak terluka. Dan seterusnya ialah ciri kesaktian yang ditunjukkan melalui peristiwa keris munying. Iaitu pena Sunan Giri bertukar menjadi keris dan mengamuk sendiri. Beliau amat terkejut lalu dilemparkannya kalamnya sambil berdoa kepada Allah. Seketika kalam dilemparkan itu berubah menjadi keris yang dapat mengamuk sendiri. Hingga orang-orang Majapahit banyak yang mati dan sisanya berlarian kembali ke Majapahit. Jadi selepas pena itu bertukar menjadi keris, barulah Sunan Giri namakannya keris munying. Yang seterusnya kita lihat bagaimana pengaruh mimpi dalam kedua-dua karya diperlihatkan. Pengaruh mimpi ni kita nampak memberi kesan kepada cara mereka membuat keputusan. Contohnya dalam Laga Ligo, di Wading, Latihan Rapepang memperoleh wangsit. Wangsit ni macam amanat lah. Perkahwinan lewat sebuah mimpi. Maka dikirimlah utusan ke kapal Airaweh yang tiba di pelabuhan Wading. Pinangan diajukan dengan syarat bahawa Airaweh menjadi pemain Sri Tunggal lah Tenri Pepang. Tenri Pepang menceraikan semua selinya agar dapat menikahi Airaweh. Setelah kedua belah pihak yakinkan dengan putihnya darah, kedua calon pengantin boleh dapat diadakan persiapan untuk perkahwinan. Nampak tak? Dia nak ikut mimpi dia tu sampai dia ceraikan semua selia yang lain untuk berkahwin dengan perempuan dalam mimpi dia ni. Dan kita tengok dalam babak Tanah Jawa juga, mimpi memberi petanda untuk diorang membuat satu keputusan. Contohnya pada satu malam, Prabu Brawijaya bermimpi berkahwin dengan seorang puteri dari Champa. Keesokan harinya dipanggillah Kiai Patih, disuruh pergi ke Champa menyampaikan surat lamaran terhadap puteri Raja Champa di tanah seberang. Pergilah Patih Gajah Mada dengan naik kapal dan dengan selamat sampailah ke negeri Champa. Lalu diserahkan surat kepada Sang Prabu. Baginda menyetujui lamarannya, diserahkan puterinya yang tertua beserta sebuah gong bernama Kiai Sekar Delima dan sebuah gerbong bernama Kiai Jebat Bateri. Ini kita lihat pengaruh mimpi dalam budaya Jawa dan Bugis. Dan seterusnya kita lihat budaya beristeri yang diperlihatkan dalam kedua-dua karya. Kalau kita tengok, nampak kecenderungan memperisterikan puteri dari Cina. Misalnya dalam Laga Ligo, Saweri Gading mengahwini Wei Chudait, kemudian menceraikan Wei Chimpao. Wei Chudait ini puteri dari Cina lah. Akhirnya ia menyerah dan pasangan yang sangat baru itu tinggal selama 7 hari 7 malam di kamar Wei Chudait. Manakala dalam babak Tanah Jawa, Sang Prabu Brawijaya mengahwini puteri Cina kemudian menceraikannya. Syahdan Sang Prabu Brawijaya berkahwin lagi dengan seorang puteri dari negeri Cina. Tapi Prabu Brawijaya ni menceraikan isterinya, puteri Cina ni sebabkan isteri tuanya. Tapi kita nampak bagaimana kedua-dua budaya ni, Bugis dan Jawa memperlihatkan kecenderungan untuk mengahwini puteri dari Cina. Seterusnya kita lihat upacara kematian dalam karya. Upacara kematian dalam Laga Ligo adalah lebih mengikut adat berbanding babak Tanah Jawa. Kalau kita tengok, babak Tanah Jawa, dia agak nampak pengaruh Islamnya dalam karya ini, yang mana memperlihatkan Islam itu sudah masuk ke Tanah Jawa. Jadi kita tengok adat dan budaya Bugis tercermin dalam cara mengurus jenazah. Misalnya, disiapkanlah upacara mandi belangsir menghilangkan bau daki suami isteri. 70 lembar kain cindai pelapisnya. Puluhan anak bangsawan tinggi mengangkatkan pelita emas. Selesai dimandikan lalu dipendahkan mengelilingi ratusan pedupaan. Kita nampak sebenarnya dia panjang lagi, banyak lagi upacara yang dilakukan dalam karya ni. Dan ini merupakan upacara kematian Wei pada Uleng dan suaminya. Ini antaranya lah. Dan seterusnya dalam babak Tanah Jawa, beberapa kematian diceritakan dalam babak Tanah Jawa ini secara ringkas. Misalnya dalam kematian Adipata Mandaraka ni, tiba-tiba Adipati Mandaraka jatuh sakit yang menyebabkan ajalnya. Setelah disucikan dan disembahyangkan, jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang kebetulan dilalui. Kalau kita tengok, ini adalah cara Islam lah. Maksudnya dia agak ringkas, dia terus sucikan dan sembahyangkan, kemudian mana-mana kubur dia jumpa pun, dia semadikan jenazah tu, dan mana dia menggunakan perkataan jenazah. Ini menunjukkan bahawa budaya Islam itu terserap masuk ke dalam budaya Jawa. Kita tengok pula kesukaran dalam membuat kajian perbandingan ini. Yang pertama sekali, kesukarannya ialah kekangan masa, yang mana kekangan masa untuk membuat rujukan dan bacaan yang lebih mendalam. Untuk menyelesaikan tugasan ini, saya melihat bagaimana kita perlu baca kedua-dua karya ni. Bukan saja ringkasan cerita, tapi keseluruhan kedua-dua karya Laga Ligo dan Babak Tanah Jawa. Namun dalam masa yang singkat, cuma sedikit info atau malah kita nak buat rujukan banyak lagi untuk
mengkaji dengan lebih mendalam kedua-dua budaya dalam karya ni memerlukan masa yang lebih lama. Yang seterusnya ialah sumber. Sumber terhad kepada sumber sekunder. Yang mana sumber saya ialah dua karya ni. Kemudian kalau ada sumber yang lebih dekat, misalnya orang Jawa itu sendiri ataupun bangsa Bugis itu sendiri untuk kita selami kedua-dua budaya ini, pada saya ia akan jadi lebih baik. Dan pada masa yang sama, sumber-sumber juga misalnya di internet juga terhad. Kalau kita tengok kurang uh, kajian-kajian daripada akademia kita sendiri misalnya diterbitkan di internet dan kita kena cari buku untuk dapat sumber tu semua. Kalau kita bandingkan dengan budaya di Indonesia, kajian-kajiannya diterbitkan di internet. Jadi kita ada sumber internet yang mudah untuk dicapai. Malahan karya-karya ataupun buku-buku akademia kita juga tidak didigitalkan. Jadi kita kena pergi ke perpustakaan misalnya. Tapi perpustakaan pun tak semua ada sumber yang kita nak. Jadi ini antara kesukaran lah dalam membuat kajian ini. Seterusnya ialah bahasa. Pengaruh bahasa Bugis dan Jawa dalam kedua-dua karya. Walaupun karya ini diterjemah dan diringkaskan, namun terdapat pengaruh bahasa Bugis dan Jawa yang menyebabkan kesukaran untuk kita memahami karya ini dengan lebih baik. Malahan karya ini juga, kedua-dua karya ini banyak nama yang agak janggal, watak yang agak banyak. Jadi ia menyukarkan pengkaji ataupun saya sendiri untuk membaca dengan lebih baik dan lebih mendalam. Um, dan seterusnya pengetahuan asas. Pengetahuan asas budaya Bugis dan Jawa serta sastra tradisional secara keseluruhannya kurang baik. Ini kekangan pada diri saya sendirilah, yang mana pengetahuan asas budaya Bugis itu sendiri pun dalam tahap yang agak lemah dan rendah. Jadi untuk kita mengkaji karya bangsa itu sendiri ialah sangat sukar. Kita tidak tahu mengapa upacara ini dilakukan, kenapa sebenarnya bangsa Bugis dan Jawa ini kedua-duanya mencerminkan kecenderungan untuk berkahwin dengan puteri dari Cina misalnya. Dan oleh sebab pengetahuan asas yang agak kurang untuk kedua-dua budaya serta sastra tradisional itu sendiri yang kurang baik, jadi ia menyebabkan kesukaran untuk membuat penilaian dengan baik, malah untuk mengelakkan bias dan prejudis dalam menilai kedua-dua karya ini. Dan akhir sekali, sebagai kesimpulan, kedua-dua buah karya ini mempercirikan budaya Bugis dan Jawa dengan unsur mitologi dan sejarah. Yang mana mitologi ini ialah macam mitos, budaya sakral serta kesaktian. Kedua-dua karya ini mempercirikan perkara yang sama. Serta historiografi dalam babat tanah Jawa. Yang seterusnya, macam saya cakap tadi, Laga-Ligo ialah sebuah karya sastra epik dengan watak sawari gading yang sepada dewa. Manakala Babak Tanah Jawa ialah sebuah karya historiografi dengan unsur dongeng dan mitologi. Perbandingan ini memperlihatkan budaya yang saling bersilang namun mempunyai cara pandang dan amalan yang berbeza sesuai dengan satu kaum. Macam kita tengok, ada budaya yang lebih kurang sama. Misalnya adat, bukan adat, budaya mengahwini puteri dari Cina tadi tu. Unsur-unsur kesaktian yang apa nama diperlihatkan melalui watak-watak sakral ini. Kita nampak budaya ini sama, namun caranya ataupun um, kesaktian itu sendiri berbeza-beza. Tapi dia saling bersilang lah, sebab kita nampak ada kecenderungan untuk sama di situ, ada persamaan. Yang sebenarnya perbandingan dapat dilakukan dalam pelbagai aspek, namun memerlukan pengetahuan yang lebih jelas tentang budaya masyarakat yang berbeza bangsa. Ini macam kekangan tadilah, banyak sebenarnya aspek perbandingan yang kita boleh lihat dalam dua karya ni. Selain unsur kesaktian, kita boleh nampak unsur agama, bagaimana Babat Tanah Jawa memperlihatkan agama Islam, lebih cenderung untuk melihat agama Islam, dan Laga-Ligo pula ada unsur-unsur agama yang berbeza. Kita boleh nampak juga unsur-unsur macam dalam Babak Tanah Jawa ada juga cerita tentang rakyatnya.
Juga kita memperlihatkan bagaimana orang-orang lelaki dalam karya ini motivasinya ialah seorang perempuan. Kalau dalam Sawari Gading ada Wei Chudai, dalam dalam Sawari Gading, dalam Laga Ligo. Manakala dalam Babak Tanah Jauh kita nampak bagaimana Sang Prabu hendak menikahi bidadari Suralaya. Juga banyak sebenarnya unsur-unsur lain seperti peperangan yang kita boleh lihat. Namun aspek ini semua memerlukan pengetahuan yang lebih jelas untuk kita menilai dengan lebih baik lagi. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.